Allah Ta'ala turunkan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. 10 malam terakhir ni hanya ada dalam bulan Ramadan, tidak ada dalam bulan yang lain. Memang setiap bulan ni ada kelebihan dan kemuliaan dia. Tetapi tuan-tuan, keseluruhan hari Ramadan daripada awal sampai habis, ya, penuh dengan barakah dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Yang 10 hari terakhir tu paling tepu, orang panggil apa, paling mulia dan paling barakah. Kerana apa? Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar dia tak duduk tetap pada setiap tahun. Malam Lailatul Qadar ni dia berubah-ubah. Ya. Sebab itu para ulama berselisih pandangan. Ada ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 21, ada ulama kata malam-malam ganjil saja, ada ulama kata malam 27, ada yang kata 25, banyak pandangan ulama. Masing-masing ada nas dan dalil sendiri. Cuma dalam hadis, saya nak baca pada tuan-tuan sikit, hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang Lailatul Qadar ini. Tahun ni kita nak kata malam apa Lailatul Qadar. Memang ada ulama yang mengira, ya, meletakkan malam tertentu. Tapi malam-malam ganjil lah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan iltamisuha fil ashril awakhir. Yang pertama Nabi kata Lailatul Qadar ni kamu carilah pada 10 malam yang terakhir. Itu panduan hak pertama. Maknanya 20 malam yang terawal tu tak ada lah Lailatul Qadar. Ada juga ulama mengatakan Lailatul Qadar ni juga bermula daripada permulaan Ramadan. Pandangan, ya, sebahagian. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, dan juga pandangan yang lebih kuat, ya. Jadi Nabi suruh cari dalam 10 malam yang terakhir. Dan 10 malam yang terakhir pula Nabi kata fa innaha witrun. Malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya dia ada pada malam-malam ganjil. Fi 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau lailatin akhirah. Nabi kata sama ada mungkinlah malam-malam ganjil ni malam 21, kalau kira malam ni lah, malam 21 kan. Start permulaan 10 malam yang terakhir. Malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ataupun kita panggil malam yang terakhir, kerana 29 tu malam last dah. Ya. Malam tu lah kita nak tengok kalau nampak nak bulan ke tak nampak nak bulan. Malam 29. Pasal apa kita tak pilih malam 30 tuan-tuan? Kan? Senang kan? Pasal apa 29 ada negara hak duk puasa dak raya dah. Tak sama semua. Ya. Jadi 29 ni tuan kita kena ingat lah. 20 bulan ni kalau kita belajar, kalau tuan-tuan belajar ilmu sains, ilmu falak, ya, kalau ilmu sains moden ni ilmu astronomi lah, bulan ni dia pusing bumi 29 hari 29 hari je dia pusing bumi, lengkap pusingan dia daripada titik yang pertama kemudian sampai titik yang awal dia mula-mula start tu 29 hari je. Dia pusing bumi tu, bumi kita kata dia pusing tu daripada sini, dia pusing tu mengambil masa 29 hari. 30 hari itu untuk kita orang awam, ya, nak bagi senang kira untuk kalender. Tapi kalau pergerakan bulan ni sebenarnya 29 hari je. Kalau peralus lagi dalam kalender ahli falak, dia tak sampai 29, 28 hari berapa jam tu, minit. Tapi kita tak kira lah situ. Itu jadi kuih rumit lagi. Kita genapkan jadi 29. Sebab tu malam 29 tu kita tengok pasal apa? Bulan ni dia berpusing, pada hari 29 dia duduk pada tempat asal dia mula bergerak. Jadi di situ kita nak tengok anak bulan. Untuk tengok bulan dia dah lengkap sebulan, maknanya cukup bulan ni kan. Untuk bulan lain pula dia akan bergerak balik. Kita tengok di situ.
Tengok di mana? Di barat tu. Tengok waktu matahari tenggelam. Kerana di sana bulan duduk kedudukan dia. Mungkin dia ke arah utara sikit ataupun selatan sikit. Itu kena tanya ni lah. Apa nama ahli falak, dia buat pengiraan, dia tahu kedudukan bulan duduk tak mana. Ya. Itu malam yang terakhir dia panggil. Kalau tak nampak baru kita genapkan. Sebab apa? Kita berpandukan kepada nas Nabi, hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu puasalah kerana kamu melihat anak bulan tu, dan juga kamu berayalah bila kamu nampak anak bulan tu. Fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30 syahra. 30 yaumah. Kalau kamu tak boleh nampak anak bulan disebabkan awan yang melindungi langit tu daripada kelihatan anak bulan, maka kamu sempurnakanlah puasa kamu 30 hari. Kalau kita nak puasa, sepulahkanlah Syaban itu 30 hari. Itu maksud dia. Ya. Baik, tak apalah, itu cerita sikit tentang apa? Pasal puasa 29 ni. Kita nak cerita sikit. Jadi, kalau kita nak cari, kita nak tahu tentang mana hari-hari ataupun malam Lailatul Qadar tu, kita tumpu tentang malam-malam ganjil. Ya, kita tumpukan malam-malam ganjil. Kerana malam-malam ganjil itulah malam yang Nabi sebut dalam hadis ni sebagai malam yang akan turunnya Lailatul Qadar. Jadi pasal apa istimewanya Lailatul Qadar ini? Kerana Lailatul Qadar ini malam yang dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pada umat yang lain. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, innallaha ta'ala wahaba li ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan, memberikan kepada umat aku ini, yakni umat Nabi Muhammad, Lailatul Qadri. Allah Taala hadiahkan kepada kita Lailatul Qadar. Walam yu'tiha man kana qablahum. Allah Taala tidak pernah memberikan Lailatul Qadar ini pada umat sebelumnya. Umat-umat dahulu tak dapat peluang ni. Pasal apa besar sangat? Pasal Lailatul Qadar ini, kalau kita buat ibadat kebetulan kena pada malam Lailatul Qadar, maka ia lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Qadar tu, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik. Bukan kata sama dengan 1000 bulan tak. Kita buat ibadah dalam malam Lailatul Qadar itu, kita akan dapat kelebihan yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Pasal apa 1000 bulan? 1000 bulan ini maksudnya dia merujuk berapa tahun ni? Lama ni 1000 bulan. 83 tahun. Ya, 1000 bulan ni 83 tahun, 4 bulan. Ya. Lama tu. Kita umur pun rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umur Nabi Muhammad ni 60 ya, 65 kan, 70 tu masuk 80 tu pun tak larat dah. Kita bolehlah 60 ya. Ada rata-rata umat Nabi Muhammad ni 60. Ni buat ibadah ni 80 tahun lebih. Ibadah sebelum balik tak kira. Dia start kira daripada balik. Dan kita nak kira ni lah, dosa pahala tu start di situ lah. Kan? Kalau kira tu tolak lagi, kalau tolak 15 tahun, ya, kalau 60 tolak 15 jadi berapa? 45 tahun. Kita buat ibadat kan. Baik. Ini ni 1000 bulan ni kalau kita dapat Lailatul Qadar, maknanya hampir 2 kali umur kita lah. 2 kali umur kita, 80 tahun lebih. Dan sebab apa Allah Ta'ala sebut 1000 bulan? Jadi banyak sebab. Ya. Antaranya berpandukan kepada beberapa hadis Nabi SAW.
Saya baca sikitlah hadis-hadis ni, sementara kita ada sikit masa lagi 15 minit. Jadi ada banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang kisah asal usul lah 1000 bulan ni. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni sepupu Nabi. Daripada Wahab ibn Munabbih, dia kata pada zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang Muslim. Ya, kerana ingat agama-agama yang dibawa oleh semua rasul ni semua agama Islam, tuan. Cuma tak disebut secara khusus Islam tu. Dan lelaki ni, ibu dia telah bernazar, ya. Allah Taala ibu lelaki ni telah bernazar kepada Allah untuk jadikan dia ni sebagai orang yang berjuang. Ibu dia bernazar. Ibu ni main peranan juga, kadang dia bernazar. Anak ni dia nak jadikan sebagai orang alim. Anak ni aku nazar, ya Allah, jadikan sebagai alim ulama, jadikan sebagai pejuang dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala terima. Satu hari apabila pemuda ini, lelaki ini sudah dewasa, ya, berdekatan dengan kampung yang dia duduk ni, ada satu kampung yang terdapat di dalam dia kaum yang menyembah berhala. Dan dia duduk kampung sebelah, sebelah kampung tu. Jadi tugas dia, sudah ibu dia bernazar pada Allah untuk dia berjuang membawa risalah para rasul dan nabi, iaitu mentauhidkan Allah. Lalu dia berjuang. Berjuang tu bukan ada kumpulan, dia seorang ya, tuan-tuan. Dia seorang yang berjuang, berperang. Ini yang diceritakan, riwayat yang diceritakan dalam kitab-kitab tafsir yang saya petik daripada tafsir Al-Qurtubi, tuan-tuan boleh tengok di sana. Ya. Dia seorang berperang dengan orang kampung ni yang menyembah berhala ni. Ya. Dia berperang, kemudian dia dapat membunuh musuh-musuh dalam peperangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia kelebihan lah yang tidak ada pada orang lain. Kan? Bila perang ni, tuan-tuan, dia kena ada bekalan makanan. Dia kena ada bekalan makanan. Dia seorang ni, kalau dia perang bawa senjata, bekalan makanan pun kena ada lah untuk dia. Kurang-kurangnya ayam tak apa dah. Maka dia ada di tangan dia ni rahang lembu, rahang unta, lahyul ba'ir, rahang unta. Ni tulang rahang ni, tulang rahang. Tengkorak tu dia ambil rahang tu saja, tulang rahang tu. Bila dia perang dengan mereka, perang ni guna tenaga, tentulah letih. Bila letih, pakat-pakat rehat. Depa tak apalah, perang dalam kampung depa ada makanan. Dia seorang mai daripada kampung sebelah, dia nak perang, dia nak patah balik jauh. Dia hanya bawa rahang tu saja. Jadi rahang unta yang ada kat dia ini, Allah Ta'ala bagilah kemuliaan pada dia, karamah pada dia, keluar air, ya, yang segar, air yang enak, dia minum untuk menghilangkan dahaga dan memberi kekuatan kepada dia. Ya. Dan Allah Ta'ala bagi kepadanya kekuatan yang luar biasa yang tidak ada pada orang lain. Sebab tu dia seorang perang. Tuan-tuan kalau bertempur ni, tuan-tuan biasa bersilat lah. Bersilat ingat 20 minit pun tak larat dah. Tak. Kan? Kalau boleh bersilat sejam pun, lawan seorang pun penat. Tuan-tuan. Ni perang, bukan bersilat. Perang, tuan-tuan. Tempur jarak dekat, jarak jauh. Kan? Perang bukan pakai senjata. Bukan pakai senapang, pakai pedang. Nak hayun, nak libas itu penat. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuatan yang luar biasa kepada lelaki ini.
Ya, dia perang. Dan besi tidak boleh menyentuh dia, orang kata kebas. Ya, lepas tetak dia tak makan. Ni orang Melayu kita ambil ilmu kebas tang mana tahu, tak dia ni aku wallahu alam ya. Dan dalam tafsir ini dikatakan nama dia tu Syamsun. Ya, Syamsun nama dia. Baik, dia perang ni sehingga kan 1000 bulan dia perang. 1000 bulan masa dia. Untuk menghadapi penduduk-penduduk kampung yang menyembah berhala ni. Untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi cerita malam Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan yang Syamsun ini berjuang habis-habisan seorang diri dia sepanjang masa. Berjuang ni tuan-tuan, berperang di jalan Allah ni besar. Ibadah dia besar. Tapi Lailatul Qadar ini Allah letakkan nilai lebih tinggi lagi daripada apa yang dilakukan oleh lelaki ni. Dalam riwayat yang lain disebut juga dalam tafsir Qurtubi ni, Ka'bul al-Ahbar, seorang Yahudi yang ulama Yahudi yang masuk Islam, dia cerita, dia kata apa? Pada zaman Bani Israel ni, masuk cerita Israeliat lah. Ya. Pada zaman Bani Israel ada seorang lelaki, dia kata. Ada seorang lelaki, seorang raja pada zaman Bani Israel. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi yang ada pada zaman tu untuk lelaki ni. Suruh tanya dia apa yang dia nak. Dia kata, wahai Tuhanku, aku nak berjuang di jalan Allah dengan harta aku dan anak-anak aku dan juga diriku sendiri, jiwa aku. Aku nak berjuang dengan 3. Aku nak berjuang dengan harta, dia nak gunakan semua harta dia untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedua, anak dia akan peruntukkan, dia akan wakafkan, dia akan nazarkan anak dia ni untuk berjuang di jalan Allah, untuk perang. Yang ketiganya adalah diri dia sendiri, jiwa dia. Dia minta. Maka Allah Ta'ala kabul permintaan dia. Allah Ta'ala kurniakan kepadanya anak. Dalam riwayat ni kata Allah Ta'ala bagi pada dia anak tu 1000 orang. Ini riwayat ni kata lah. Kata riwayat Israeliat. Ya. Tapi riwayat ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Yang mana ketika beliau mentafsirkan surah Al-Qadar ini. Baik. Maka dia guna setiap anak dia seorang sehari untuk berjuang di jalan Allah. Seorang anak dia ni berjuang, berperang, mati. Hari kedua dia hantar anak dia pula. Anak 1000 orang. Orang dulu tak kisah, dia boleh kahwin banyak. Kan, zaman dulu. Bukanlah seorang ibu tu keluar 1000 orang anak, payah juga tu. Dapat kan? 10 orang anak pun penat dah. Sedap kot. Anak isteri dia ramai lah. Setiap hari seorang anak. Sampailah 1000 hari. Itu yang timbul kata 1000 hari tu. Ya. Dia berjuang 1000 hari. Di malam hari dia berpuasa, di siang hari dia berjihad. Di samping dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah setiap hari. Sehingga dia sendiri gugur syahid di jalan Allah. Maka Allah Ta'ala turun ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ini cerita asalnya Ka'bul Ahbar dia cerita. Kan? Kemudian ayat ni pun turun rentetan daripada kisah ini. Kalau kata betul ialah zaman dulu ada, bagaimana Ka'bul Ahbar cerita, riwayat Israeliat, cerita Bani Israel, ada seorang raja yang menginfakkan, mewakafkan, menazarkan anak dia 1000 orang ni untuk berjihad di jalan Allah selama 1000 hari. Ya. Termasuklah diri dia, maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 hari yang tersebut. Itu kisah dia.
Dan begitu juga dalam riwayat Ali dan Urwah, ya, Nabi SAW menyebutkan ada 4 orang Rasul daripada Bani Israel. Ya, Rasul pada Bani Israel ini mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun dan tak pernah melakukan maksiat sekelip mata. Tak pernah buat maksiat sekelip mata. Sekelip mata ni macam ni. Kita kejip mata macam tu. Tak pernah buat maksiat. Maknanya sesaat pun tak pernah buat maksiat. Maksud dia, diisi penuh masa dia dengan buat ibadah selama 80 tahun. Baik tuan-tuan, kita nak buat ibadah puasa ni pun penat nak tunggu buka puasa. No? Nak buka puasa penat no. Duk tunggulah dengan cabaran dalam hidup kita di hari ini. Nak tahan supaya ibadah kita ni betul-betul puasa kita ni puasa yang Allah Ta'ala terima. Puasa yang berkualiti. Supaya mata kita tak buat maksiat lagi, kita keluar masjid, mata kita buat maksiat dah. Kita tak mau tengok, dia tayang main kat kita. Tidak tuan-tuan. Kita duk kalih pergi sana, dia main kot ni. Kalih main sini, dia main kot sana pula. Dia main keliling. Kita nak jaga telinga macam mana nak bubuh kapal dan tu orang duk cakap, lari pergi ke sini, kawan ni bercakap macam ni pula, main sini kawan ni mengumpat, susah. Nampak tuan-tuan. Jadi ada 4 orang daripada Bani Israel ini, mereka buat ibadah 80 tahun dan tak pernah melakukan maksiat sekejip mata. Dan disebutkan mereka ini siapa dia? Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil dan Nabi Yusha. Ya, 4 orang Nabi ni. Maka para sahabat Nabi takjub dengan cerita ni. Dia kata macam mana ya boleh jadi macam tu. Kami heran ni, hebat ni 4 orang ni. Buat ibadah 80 tahun tak pernah terlibat dengan maksiat walaupun sesaat. Maka Jibril pun turun. Ini antara sebab-sebab turun ayat lah. Jibril pun turun bagi tahu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, umat kamu wahai Muhammad rasa kagum dengan ibadah 4 orang tadi selama 80 tahun yang tidak pernah melakukan maksiat walaupun sesaat, sekejip mata. Maka Allah Ta'ala akan turunkan kepada engkau yang lebih baik daripada ibadah mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai dah ayat lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab itu dalam hadis yang saya baca tadi, malam Lailatul Qadar ini hanya diperuntukkan, dihadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Itu keistimewaan dia tuan-tuan. Saya rasa cukup dah. Kan 1.15 kita masuk apa 1.20 lah ini, no? Ya. 1 minit lah. 15 boleh no? Saya rasa cukup sekadar itu dulu pengisian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan saya nak tambah sikit saja untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan. Mungkin ini kita boleh jadikan sebagai panduan. Ini pun saya dapat daripada guru saya juga. Yang pertama dalam 10 malam yang terakhir ni lah. Ni peluang kita tak ada dah. Tahun depan tak tahu nak jumpa tak jumpa kan. Kita jadikan ibadah bulan puasa kita ni dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan saadah. Ya. Bukan lazah dah. Apa beza di antara kedua ni? Saadah ni maknanya kebahagiaan. Kebahagiaan jiwa kita. Bila kita dapat kebahagiaan ni tuan-tuan, dia tak akan hilang, dia akan kekal dalam diri kita. Lazat ni kita ambil pada bahasa Arab, dipanggil lazah. Lazat ini biasanya merujuk kepada keinginan nafsu. Nafsu ya, bila dia nak sesuatu benda yang lazat, kelazatan makanan, kelazatan hubungan kelamin, kelazatan memiliki kenderaan ataupun rumah, harta dan sebagainya. Itu semua lazat. Lazat dunia ni tuan-tuan, dia hanya bersifat sementara. Lazat dunia ni dia akan rasa sat boleh hilang.
Dia ada kemuncak, dia akan hilang. Tuan-tuan boleh faham. Semua orang boleh faham. Sebab semua merasai benda ni. Sebab tu tuan-tuan, handphone tu sebulan, setahun saja keluar macam berapa kali. Dia punya model dia. Pasal habis dah, keluar baru, kawan tu nak beli pula. Hutang ni tak banyak habis lagi. Betul tak? Kereta setahun keluar, berapa kali model. Pasal apa? Sebab kelazatan tu dia hanya sementara. Kelazatan dunia ni sementara, tuan-tuan. Jadi jangan jadikan bulan Ramadan ni bulan berlazat-lazat. Lazat dengan makanan. Kita makan. Sebab lepas makan apa jadi, tuan-tuan? Kita pergi beli makanan banyak. Buka-buka puasa, kita rasa sedap dia tekak lah. Lepas tu penat dah. Nampak tak? Dia bunyi dah. Cari sa'adah, jangan cari lazah. Kerana lazah tu sementara, sa'adah itu, kebahagiaan itu yang kekal. Duduk di mana? Dalam ibadah. Bulan Ramadan yang kita buat ni, itulah akan melahirkan sa'adah, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.